Assalamualaikum dan selamat kita bertemu lagi. Topik kali ini dalam ruang Cik Kata, Cik nak cerita tentang saham keutamaan ataupun RPS ataupun IRPS, iaitu Islamic Redeemable Preferences. Okey, apa yang anda perlu tahu tentang RPS atau saham keutamaan? Ya, rata-rata kita kadang-kadang gairah bila ditawarkan pulangan 15% ataupun ada yang 12%, ya, ataupun sampai 20% per year. Okey. Jadi kita gairah sebab jumlah pulangan itu tinggi dan kita nak menyertai pelaburan ini kerana jumlah pulangan tinggi, tawaran jumlah tinggi tanpa kita mengetahui risiko-risikonya. Jadi sesi kali ini Cik nak cerita tentang apa yang anda perlu tahu. Ya. Okey. Perlu diingatkan RPS ataupun Redeemable Preferences ataupun Islamic Redeemable Preferences ataupun saham keutamaan merupakan produk hybrid. Hybrid bermakna ia produk yang dikombinasi daripada saham biasa dan kemudahan kredit atau pinjaman. Jadi ia menjadi satu produk hybrid yang dinamakan saham keutamaan atau RPS. Pemegang RPS atau saham keutamaan bukan pemegang saham biasa. Mereka tidak mempunyai hak untuk menyertai AGM dan tidak mempunyai hak untuk membuat keputusan dalam AGM ataupun mesyuarat tahunan syarikat. Okey, saham keutamaan tidaklah secair saham biasa. Saham keutamaan mungkin akan dikunci 3 atau 4 tahun atau 5 tahun bergantung pada kontrak, berbanding dengan saham biasa yang boleh dilupuskan pada bila-bila masa yang dikira sesuai oleh pemegang saham. Saham keutamaan kalau nak dilupuskan mungkin kena tunggu tempoh matangnya 3 tahun atau 4 tahun atau 5 tahun, dan jika nak dilupuskan mungkin terpaksa menanggung kerugian kerana membayar penalti tadi tu. Jadi yang pertama yang perlu diketahui, ianya tidak diluluskan atau disahkan oleh SC. Kalau ada ejen yang mengatakan ianya diluluskan, ianya disahkan, itu tidak benar. Kerana saham keutamaan atau RPS hanya direkodkan sahaja melalui mereka menyerahkan information memorandum, dokumen yang bernama information memorandum bagi tujuan rekod dengan Suruhanjaya Sekuti. Okey, dan ia tidak boleh diberi gambaran bahawa ia disahkan atau diluluskan. Itu yang pertama. Yang kedua, ianya tidak boleh dikatakan dijamin oleh Suruhanjaya Sekuti ataupun SC. Perlu diingatkan, tiada jaminan pulangan dividen atau kapital. Ianya bergantung di atas prestasi perniagaan atau prestasi syarikat itu sendiri. Jika prestasinya merundum, maka ia akan mengganggu gugat proses pembayaran dividen ataupun mungkin capital atau pokoknya. Kalau dalam bila ia matang 3 tahun, dalam 3 tahun tadi itu mereka perlu bayar semula pokok tadi itu, dan bergantung kepada keadaan semasa keuangan syarikat itu, sama ada mereka mampu untuk membayar atau tidak. Okey, dan jika sekiranya dalam tempoh tertentu tadi itu mereka tidak ataupun gagal membayar dividen, ia adalah merupakan satu perkara yang harus dibincangkan di antara pemegang saham keutamaan ini dengan pemilik saham itu ataupun pihak syarikat. Dan akhir sekali, jika sekiranya ia juga masih gagal untuk dilunaskan seperti dijanjikan, maka pihak pemegang saham keutamaan tadi itu mungkin boleh bertindak untuk keluar dari kontrak, mungkin dengan melupuskan, ataupun cara yang paling ekstrim ialah membawa perkara ini ke mahkamah kerana adanya kontrak di antara penawar saham atau pemilik saham tadi itu dengan pemegang saham keutamaan tadi itu. Itu mesti jelas ia tidak dijamin oleh SC. Ya, jadi maknanya jika sekiranya pemegang saham pergi membuat aduan pada SC, mereka kena sedia maklum mereka adalah merupakan pelabur sophisticated atau high net worth yang sudah semestinya mampu untuk memahami risiko yang mereka tanggung bila mereka menyertai pelaburan saham keutamaan. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, perlu diingatkan tawaran ini hanya dibolehkan kepada pelabur high net worth, pelabur sophisticated,
Dan dalam konteks ini, jika sekiranya tawaran itu dibuat secara rambang, secara terbuka, ia adalah satu kesalahan di bawah peraturan ataupun di bawah garis panduan tawaran saham oleh syarikat awam tidak tersenarai, yang bagaimana peraturan ini atau guideline ini boleh dirujuk di laman web SC di www.sc.com.my. Jadi apa dia high net worth atau sophisticated investors? High net worth tadi itu kalau kita merujuk kepada definisi dalam konteks surat sekuriti, ia merujuk kepada mereka yang berpendapatan tahunan 300,000 atau 400,000, ataupun dari segi aset yang dimiliki, yang mana tidak boleh diambil kira rumah yang didiami, aset itu sekurang-kurangnya 3, atau kalau dikombine dengan pasangan mereka 4 juta. Dan sudah semestinya mereka ini dikira orang yang mampu untuk buat keputusan pelaburan yang bijak, mana mereka ni mesti berpengetahuan. Dan jika sekiranya mereka itu tak tahu, ini tak tahu, maka mereka kena fikirkan balik, adakah mereka ini sophisticated atau high net worth investors. Dan yang seterusnya kena ingatlah sekali, yang keempat tadi ni, ia hanya boleh ditawarkan oleh kaki tangan syarikat atau ejen yang berlesen sahaja. Di mana jika sekiranya yang menawarkan tadi bukan kaki tangan syarikat, ejen, mereka yang mungkin buat marketing agent secara freelance itu, mereka ini mestilah orang yang berlesen CMS RL holder oleh Suruhanjaya Sekuti. Mana jika sekiranya mereka tidak berlesen, satu kesalahan di bawah garis panduan tawaran saham, yang mana perkara ini macam tadi lagi sekejap kata, boleh dirujuk di laman web SC atau laman sokongan SC di www.sc.com.my. Ingat, hanya kaki tangan syarikat ataupun ejen yang mana mereka perlu berlesen dengan Suruhanjaya Sekuti untuk menawarkan produk, kerana ini dikatakan dealing in securities. Mereka yang ni mereka perlu punya lesen tadi itu untuk urus niaga securities tadi itu, Dan akhir sekali, apa yang perlu diketahui, perlu rasionalkan tawaran pulangan tersebut. Mereka yang nak menerima tawaran pelaburan saham keutamaan ini perlu mampu untuk rasionalkan tawaran pulangan tersebut. Adakah make sense? Adakah 12%, 15%, 20% setahun? Ataupun dia bayar mengikut bulanan, atau dia bayar mengikut suku tahunan atau dewi tahunan tadi itu? Adakah ia rasional dengan perniagaan tadi itu? Adakah dia rasional dengan kemampuan mereka nak mengurus tadbir perniagaan? Adakah ianya rasional dengan keadaan semasa pasaran tadi itu? Adakah ia menyokong perniagaan makin bagus tetapi keadaan semasa mungkin tidak bagus? Perniagaan makin bagus, keadaan semasa mungkin bagus, tapi peneraju perniagaan tadi itu mungkin tidak berpengalaman. Okey. Adakah pulangan yang dijanjikan mampu dicapai? Itu yang perlu diingatkan. Jadi setakat ini sahaja perkongsian Cik Man. Okey, selamat membuat keputusan pelaburan yang bijak. Berhati-hati, jangan kita just nak tengok pulangan yang tinggi itu tanpa memahami perniagaan itu, tanpa boleh merasionalkan adakah ia mampu memberi pulangan seperti janjikan. Fikir-fikirkan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum. Sehingga kita bertemu lagi.